Kejap. Okay, dah masuk lah, dah masuk. Alright. Okay. Kita share dulu. Pen. Ada pen. Tak ada tu. Ada. Pen dan kertas. Ada. Aku check belum lagi. Belum masuk lagi. Okay. Ada dah. Ada dah? Ambil link jap. Saya nampak kecil sebab kamera jauh kot lah. Macam tu lah. Jauh sikit je. Nice. Assalamualaikum pada yang masuk. Kalau belum masuk tak apa, kami baru nak set up dulu. Sambil-sambil. Host patut cakap. Tengok view berapa. Tak mana tengok lah Bu. Dia kena link dengan Facebook ke? Saya kena tengok dekat Facebook. Sini ada Mirul. Dekat hang ada Mirul. Dekat aku nampak. Tapi apa nak tengok berapa? Betul berapa. Excited nak tengok berapa. Ada satu komen ke soalan ke kan? Dia ada tepi hampa tu, dia ada apa chat ke komen ke apa? Ada komen. Ada komen kat situ lah. Oh, I see. Situ je. So depa komen tu daripada mana? Daripada depa nak kena ada Facebook stream juga ke? Depa nak kena stream juga ke? Dah. Tak perlu sih. Dia dari Facebook. Daripada Facebook. Because what I'm thinking, kalau macam ni, StreamYard ni boleh link to YouTube. Saya dah apply dah dekat YouTube. Betul. Memang boleh. Dia boleh pilih. Dia ada banyak platform. So kalau nak macam mana? Tak, at the moment ni, kita duk sembang ni, kalau ada kita tahu berapa orang duk tengok, seronok sikit. Sebab at least saya boleh sembang mengapu ke tak mengapu macam tu lah. Betul. Tak apalah. Tengok. Kena tengok page jap cik. Amirul boleh bagi izin tengok ke macam mana? Dah saya memang duk nampak pun, saya duk tengok kat komputer. Kat komputer saya nampak sini nampak. Kita tak boleh tengok lah lagu macam tu ke? Host sahaja boleh cik. Yang kita tak. Labu tolong help me macam mana saya nak tengok. Cik kena buka live tu, lepas tu dan suara from dia. Facebook pun depa tak nampak. Kita tak nampak depa. Ni pasal dari Facebook boleh nampak je. Macam mana? Kalau cik buka live tu, ni buat gambar terpadam ni. Pasal gambar terpadam ah. Ada cik? Ada. Buka live. Ada. Dah live. Buka tak apalah, saya saja je cakap. Kan? At least sekarang ada dua kan. Tak apa macam ni. Labu kalau tengok ada berapa orang view, Labu bagi tahu kat saya lah, sebab saya buka-buka ni terpadam lah apa semua kan. Saya pun malas nak buat tu. Sekarang ada dua orang viewer. Dua Mira? Yes. Dua. Dah habis kuat tulis kat Telegram lah. Ya, dengar cik, dengar. Ya. Habis kuat Labu update kat Telegram. Sekarang ada dua. Nak kena share dah dalam group tak? Kenapa line putus lah? Saya tak nampak gambar you tadi kejap. Kami punya okey. You nampak kami? You nampak saya? Saya nampak cik, saya nampak. Nampak putus ke tak? Tadi putus sekejap. Tadi putus Tadi putus sekejap. Dia delay latency tu biasa jalan. Alright, tu biasalah. Okay. Alright. So saat ada team duk share tak? Kita tunggu dulu. Silakan. Kita ada. Labu better give saya feedback sikit lah. Labu saya patutnya saya tengok Facebook juga ke Labu macam mana? Kalau cik nak kalau cik nak tengok view, cik boleh buka Facebook and then klik mute kan dia punya suara. So cik boleh tengok dia berapa view. That's right, good. Okay. Tadi saya tengah nak buat benda tu tadi siang tadi tu yang dengan ustaz tu kan. Tiba-tiba terdengar tak sempat nak mute. Saya nak tengok tu lah. So dalam mana Facebook mana, kami ke DLM? Dalam ni Duriah ada Duriah dalam page ya. Page. Alright, okay nanti cik. Saya dah share tadi. Alright. Saat pada yang dah masuk online, tunggu sekejap lah, kita tu ada orang yang nak share dulu page. Bagi semua crowd masuk dulu. Okay, good. Ni kalau saya type ni, siapa yang nampak?
Cik nak tag ke mana? Chat lah, private chat. Oh, rasa semua nampak Rasa semua nampak rasanya. Private chat ni tulis private chat. Dah private chat bawah je, kita atas komen. No. I'm sending message to Labu nampak tak? Tu saya dah reply. Nampak That one is private to you, private right? chat. Because I'm using private chat. Yes. Private untuk kita 3 orang. That's what I'm saying. I ask question dalam sini lah kat you all. Understand? Yes. Boleh. Okay. Alright, good. Wah, Just to be clear. Nice. Cik Lai makan lah Cik Lai? Alhamdulillah selesai pukul 5.30 hari. Alhamdulillah awal lah. Jenis overseas je. Tak juga. Ikut time lah New Zealand. Tak, jangan saja je buat ni apa. Kononnya intermittent fasting lah konon. Okay. Alhamdulillah. Mana? Sekejap, pergi salam. Ni keluar. Cik Lai makan lah? Alhamdulillah. Bunyi por tu. Kluk. Bunyi anjing dengar? Bunyi anjing. Dengar. Hello. Tak, kita tunggu Cik Lan masuk balik. Mana dah Cik Lan? Aduh, orang dah start tadi. Lama. Tadi macam terhenti. Tapi kalau aku rasa Amirul, dia kalau let's say macam dia tu berhenti, masuk balik, so dia tak adalah putus terus kan? Ada. Aku insyaAllah tak betul. Betul lah. Kecuali ada orang Ada ni, hacker Israel. Ada hacker Israel. Kianat Unify tu kan. Ada orang hijack. Ada orang hijack kan. Okay, yang mana dah masuk tunggu sekejap lah. Kita tunggu Cik Roslan masuk balik. Dia putus Izzat. Tadi dah ada dah Cik Roslan. Ni kita keluar. Nice lah. Aku nak letak ni mirror belakang macam warna-warni sikit. Ada orang komen. Ada lah. Labu komen. Labu yang komen. Aku pergi salam tadi. Cik Lan pakai apa ni? Dia pakai apa? Dia pakai browser apa? Selalu Cik Lan pakai browser ni Mozilla. Tapi tadi boleh lah. Mozilla tak boleh cater lama kot. Mungkin lah dia macam sekejap je lagi. Oh, okay. Alright. Aduh. Tunggu saya sambil-sambil tu boleh test dulu. And tak apa, lajak pukul 9, kita 9.10. Lajak pukul 11.30. Semalam lah. Open Cik Lan bagi Cik Lan. Semalam pun pukul 10.45 tu pun, dah lewat lah. Ada korang tengok, ada lagi tengok. Bagi Cik Lan cakap, dah. Cik Lan sampai habis. Apa cerita semalam Mirul? Aku dah tengok juga yang pasal tu tau. Yang kebenaran untuk lawyer tu. Semalam lah. Malam. Lepas kita bincang tu kan. Aku tengok juga. Okay. Aku tengok dia ada certain 3 benda tu kan.
Betul. Dia 3 benda tu kes jenayah je. Melibatkan jenayah, contohnya ada pertuduhan baru, klien hang dia kena ribut, klien hang kena tuduh baru di mahkamah, contohnya kes rogol ke, kes samun ke apa kan. So then hang kena pergi lah, hang kena pergi court. So hang kena pergi court, hang kena apply lah apa kebenaran daripada polis. Kalau kata kes civil bukan. Kes corporate dengan convey hang kena apply pada MITI untuk dapatkan kebenaran untuk beroperasi. Ui, aku tengok yang MITI tu pun ramai orang komplain juga sebab susah nak apply. Itu tak pasti. Aku masih dalam consideration nak apply juga sebab satu, yalah, kalau anak buka pun banyakkan pejabat tanah kat sini tutup lagi. Yelah, banyak office government tutup. So tak ada point lagi aku nak buka. Lepas itu corporate pun banyakkan dia bukan 17 sektor yang dikecualikan pun. So aku macam tak apa lah aku dah, kalau nak buka pun malas. Tak hidup bawa virus kat office. Itu lagi takut dah. Sebab tempat aku tadi pagi aku check ada 5 tau. Sekarang ni tahu ada berapa dah? 12. Oh ni yang Encik kat Mas Sejahtera ke? Mas Sejahtera. Nak buat macam mana kan? Itulah, tapi takut juga kalau nak keluar pergi beli barang ke apa. Aduh. Betul. Kita tengah tunggu Cik Lan. Cik Lan tengah reboot apa? Komputer. InsyaAllah lagi kita boleh start. Tadi pagi pun panjang lah, dalam sejam tak silap aku. Sejam? Okay, sejam. Panjang tak? Ada lebih orang yang scammer online tu. Betul aku tengok poster. Itu kalau kena scam macam mana Mirul? Kalau proses dia buat report lah. Nak buat polis. Lepas tu nak kena engage lawyer apa? Tak payah. Itu nanti IO akan buat siasatan. Lepas tu dia, kalau dia berpuas hati, then dia akan refer pada pendakwa raya buat tuduhan je lah. Duduk kat court. And baru-baru ni aku ada discuss, dia pakcik tu kena 300,000 tapi Macau scam lah. So aku kata report polis dulu lah kan, sebab biar siasatan tu dia buat dulu. Banyak kalau 300 tu. Banyak kan geng pencen kena attack. Itulah pasal dia pandai tau. Dia attack yang orang tua yang dah macam tak tahu apa IT ke. Dia attack orang macam tu. So kena kita lah, kena educate ataupun pesan kepada orang tua kan, orang ayah kan. Apa-apa kalau ada orang call nak minta duit, bagi tahu kat anak dulu. Itulah pasal. So aku bagi tahu kalau let's say macam ada kes-kes macam tu, refer kepada, bagi tahu orang dulu. Kawan-kawan ke, macam mana cara nak handle. Dia kena buat lagu tu lah. So ada kadang-kadang ni orang tak mau share tu yang tak tahu. Dah kena pau baru nak kerja. Aku dengar cerita pasal ada orang yang keluarkan ASB bagai untuk bayar. Kesian lah. Tengok. Kesian. Kita doa dia lah tak kena sama family ke apa kan. Tapi aku aku tak celak kena call lah. Tapi aku buat ni je lah. Kena call? Yang buat lagi ni buat tak tahu. Ignore je lah. Aku biasa kena pasal aku kat UM. Apa dia cakap? Dia aku nak jual Cik Lan masuk dah. Okay. Tak apa aku continue sikit lagi. Cik Lan, saya dengan baik. Saya dengan Labu ada satu topik tengah discuss. So masa tu aku kat UKM, aku nak jual, aku cari BlackBerry ke aku nak jual BlackBerry, aku tak ingat. So aku dia my offer something. Then dia kata tak apalah, you back in dulu 300, nanti dia akan hantar phone tu dulu. So aku kata hang tak takut ke? Saya kata hang hantar aku tak bayar. So dia kata tak apa. Dia kata dia ni lah, okey lah. Lepas tu tak member komen. Lepas tu dia dah
dah hantar, aku pun dia tak hantar lah, kita dah back in dia tak hantar lah. So aku dah ligan-ligan, dia tak reply. Lagi aku report polis tu pula orang kampung aku, dia call lah, dia call kawan tu, hantar back in, kami cari. Dia back in terus. Dapat tak? Dapat, dia back in balik lah. Sebab apa, dia satu kalau orang scam ni, dia akan push hang suruh back in cepat-cepat. Dia akan habak pi lah macam mana pun nak kena tunggu saat gaji masuk, dia still push hang cepat-cepat. So aku lepas tu aku kurang lah, mostly kalau nak COD aku pergi jumpa face to face je lah. Itu paling selamat lah kiranya. Okay, lagu besar kot. Assalamualaikum, selamat malam semua. Selamat datang ke siaran langsung kita. Hari ni hari kedua, semalam kita dah live. Kita nak sembang pasal kita sembang 14 hari lockdown. So sepanjang 14 hari ni kita akan bersiaran langsung dengan topik-topik dan juga topik-topik perbincangan yang kita dah senaraikan lah. Hari ni kita nak bincangkan pasal pelaburan hartanah sebelum dan selepas COVID. Mungkinlah saya nak tanya pendapat Cik Roslan dulu. Terima kasih sebelum tu, terima kasih kepada panel kita. Ui, panel lah. Kita punya speaker yang akan bagi pendapat and then experience, apa carangan and then apa idea. So kita hari ni ada Amirul Ramli. Amirul sihat Amirul lah? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. PKP hari ke berapa tak kalau di Ipoh ni, hari ke berapa dah? Cik Lan sihat Cik Lan? Assalamualaikum. Alhamdulillah lah Bu. Sonok sihat. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Kita ada wakil daripada Mark. Kita punya lawyer, dan kita ada juga daripada Alfa Lawel. Kita ada Cik Roslan, saya daripada macam biasa. Okay, hari ni kita berbincang mengenai hartanah sebelum dan selepas COVID. Mungkin saya nak tanya Cik Lan, apa pendapat Cik Lan macam pelaburan hartanah sekarang ni? Adakah sama ataupun dah berubah dia punya situasi? Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi bersembang dengan saya lagi. Ini Cik Amirul, Cik Labu. Pertama sekali saya kena maklumkan pada siapa yang mendengar, saya bukan pakar bidang hartanah, ada ilmu sikit saja yang Allah bagi. Saya tak boleh nak cerita lebih-lebih, bukan pasal apa, pasal bunyi macam bagus. Tapi sebenarnya saya tak berapa bagus. Cuma boleh share pengalaman. InsyaAllah pasal ilmu ni Allah bagi. Jadi saya suka berkongsi ilmu tu lah. Bukan kata sebab saya pandai sangat, tak. Itu tak betul lah. Jadi apa-apa yang saya cakap ni, just take it with a pinch of salt. Maksudnya hati-hati dengan apa yang saya cakap, sebab saya bila bercakap tu mungkin saya ada agenda saya sendiri. Tuan-tuan dan puan di sana kena siasat apa yang saya cakap ni betul atau tidak. Itu maknanya orang putih panggil bagi the onus is on you to investigate. Jadi apa yang saya cakap ni kena siasat lah ya. Sebab saya menceritakan pengalaman saya yang kecil. Jadi mungkin benda ni tak sama dengan apa yang tuan nak buat. Okey, sekarang kita jawab soalan Cik Labu tadi, macam manakah industri hartanah pada sekarang ni. Dia, bagi saya, dia bergantung kepada pelabur tu sendiri. The way you see the market tu macam mana. Saya minta maaf, kadang-kadang saya vocabulary saya ni dia dah bercampur aduk. Dia sat bahasa Melayu, sat bahasa orang putih. Jadi saya kadang-kadang saya kena minta maaf sebab saya memang pakar pejuang bahasa Melayu. Tapi bila bercakap tu dia wire dia join macam mana, kena cakap orang putih balik kan. Okey, jadi bila saya cerita pasal hartanah, dia bergantung pada persepsi pelabur tu. Bagi saya ada tergolong pada golongan pelabur jangka panjang. Jadi untuk pelabur jangka panjang ni, saya nampak opportunity selalu lah. Opportunity ni bagi pelabur jangka panjang, dia datang every 2-3 days dia ada satu opportunity. Dan opportunity ni bukan saja dalam bidang hartanah dan segala macam. So it's actually macam mana kita nak manage kita punya decision making, nak accept pelaburan hartanah tu benda yang bagus atau tidak. Itu bergantung pada cita rasa masing-masing. So bagi saya harga rumah sekarang ni memang tengah slow dan di Malaysia ni slow. Banyak rumah yang tak terjual kan. Banyak dia orang isu CF keluar tapi rumah tak terjual. Bagi saya itu masalah pada developer lah.
bukan masalah pada buyer. At the moment ni actually dia panggil kira macam buyer's market lah. Buyer's market ni maksudnya pembeli tu yang dictate the price. Macam tu. Okay. Kalau misalan kalau tuan-tuan dan puan katakanlah pelabur jangka pendek mungkin rasa worry lah dengan harga rumah di tengah down kan. Dia bergantung pada persepsi. Yang tu saya boleh jawab macam tu juga pelabur kan. Oh, dia ada kaitan dengan supply and demand juga Cik, kalau let's say macam situasi sekarang ni. Ya, betul. Apa-apa saja perniagaan, kalau ada berlakunya jual beli, dia akan subject kepada supply and demand. Kalau macam durian contohnya kan, durian bila kita beli durian belah-belah dalam pukul tengah hari ke tengah petang kan, harga durian tu masih high. Pasal ramai hendak kan. Tapi bila durian tu mai pukul 10 malam, 11 malam, dia jadi low price lah. Boleh negotiate kan. Sebab orang dah tak apa nak datang, jadi dia boleh lower the price. So itu basic supply and demand lah. Sama juga dengan hartanah kan. Sekarang ni orang tak apa nak membeli hartanah bukan pasal apa, kekangan disebabkan COVID-19, ramai yang terjejas pendapatan dia, jadi nak apply loan pun susah. Jadi bila nak apply loan pun susah, masalahnya ialah harga rumah tak dapat dijual lah. Kan, itu basic supply and demand. Ya, betul lah jawapan tu. Betul lah pandangan Labu tu. Okay, faham Cik. Sebab macam sekarang ni, Encik rasa adakah sesuai untuk seseorang tu membeli property disebabkan oleh harga yang rendah? Maksudnya macam mana? Adakah orang nak membeli harga rumah tu berharga yang rendah? Macam mana? Bukan, maksudnya adakah kita ni sesuai untuk membeli pada waktu sekarang disebabkan harga rumah tu sekarang tengah rendah berbanding daripada yang dulu mahal kan? Ya, bagi long term investor, this is the right time to move in sebenarnya. Ni kita ada pilihan-pilihan rumah yang baik-baik lah maknanya. Kan banyak rumah tak terjual, jadi sekaranglah masanya untuk membeli. Pada orang yang ready to sambar peluang-peluang tu, sekaranglah masa yang terbaik. Ya, siapa-siapa yang we buy when it's slow kan, we sell when it's high kan, people say like that kan. This is the time lah. Buy when it's slow. Alright. Mungkin kalau let's say pembelian property ni ataupun hartanah, mungkin kalau dari segi pihak Amirul macam mana? Berapa kalau let's say macam contoh kita beli harga property tu, berapa yang selalunya lawyer akan charge? Maksudnya legal fee lah untuk kita beli rumah tu. Amirul. Amirul, Mike. Kami. Alamak. Lama tak live kan. So kalau harga rumah ni, dia actually ikut pada harga rumah, dia punya yuran guaman tu. So kalau dia ada persen-persen tentu. Lepas tu dalam yuran guaman tu dia ada pecah dua. Satu tengok pada harga rumah untuk pindah hak milik. Then the one is for loan documentation. So dia ada different type of fees. So ada dua fees kat situ. So nanti buyer, kami akan bagi tahu pada buyer, purchaser, how much dia punya loan documentation kalau dia apply dengan bank ataupun dengan loan government. Then another one is untuk pertukaran pindah milik nama. So yang tu pun kita akan charge lah. So bila datang kami kena minta few detail, whatever, berapa purchase price, rumah kedua, rumah ketiga ataupun rumah pertama, which is nanti saya akan explain pasal stamp duty yang tengah government bagi sempena COVID ni atau later on. Lepas tu then loan, mana loan government ke ataupun you nak buat joint loan dengan wife ke dengan husband ke, then daripada situ kita dapat detail, baru kita boleh kira berapa, dan kiraan tu adalah tertaluk pada akta sendiri. So kami tak boleh nak lari pada akta. So dia tu memang semua lawyer almost everything semua sama, everyone akan sama je. So daripada akta tu nanti kami akan tahu lah berapa untuk legal fees untuk purchaser kena bayar ataupun owner kena bayar daripada situ. So actually Maksud Amirul, maksudnya kalau kita beli sekarang, adakah benefit untuk kita selepas COVID ni? Kalau time COVID ni, kalau ikutkan PM ada announce beberapa exemption. So tak apa, yang tu kemudian saya akan explain berkaitan dengan stamp duty dengan
stamp duty dengan CKHT. Itu dia orang saya explain lah, saya explain pasal legal fees dulu, which is nanti dia akan ada few discount untuk yang beli, yang akan beli waktu, dia ada waktu tertentu lah, dia ada time frame dia bila nak kena sign SMP whatever. So saya rasa saya akan explain yang berkaitan dengan benda tu. Ya, mungkin lah saya nak tanya dekat Cik Lan kan, sekarang ni kan most likely orang memang nak beli property, tapi kalau kita tengok dekat harga sekarang ni, untuk golongan-golongan, mungkin lah untuk golongan-golongan M40 ni sukar untuk membeli property disebabkan oleh property yang harga murah ni dah dibeli oleh orang lain yang nak buat investment. So macam mana kita nak apa solution ataupun apa pendapat untuk orang yang nak beli sekarang ni? Okay, first thing ialah kita kena tanya diri kita, kita nak beli property tu adakah untuk pelaburan sendiri ke, atau nak pakai sendiri ke, atau untuk tujuan pelaburan lah kan. Jadi kalau misalnya dia nak beli property ni, sebab biasanya dia mahal lah harga property tu kan, bukan macam beli investment yang murah-murah ni, macam investment unit trust kita boleh masuk dengan hanya RM1,000 saja kan, kita boleh beli unit trust. Property ni dia makan RM10,000 ke atas lah kan. Susah nak dapat property yang duit muka dia pun less than 50,000 tu susah dapat lah kan. Maksudnya duit muka campur duit lawyer dan sebagainya, bajet dia mesti between 30 to 50,000 mesti ada lantangan. Kalau duit tu macam tu tak ada, jadi dia ada cara-cara lain lah. Macam saya ada coach tentang how to buy properties without money down, no money down ataupun low money kan. Sebab saya sendiri pernah buat benda macam tu. Jadi benda-benda tu memerlukan kreativiti. Jadi bagi pembeli-pembeli yang nak membeli rumah ni, kena tanya soalan pada diri sendiri lah kan, adakah kita nak beli property tu untuk penggunaan sendiri. Jadi kalau nak beli property tu untuk penggunaan sendiri, ini pandangan saya, tak semestinya pandangan saya ni betul untuk tuan-tuan dan puan. Pertama sekali ialah pastikan kita ada duit backup dulu kan. Duit tu maksudnya duit savings tu kena ada dulu, basicnya kan. Savings ni orang kata dalam 2-3 bulan bekerja lah, gaji 2-3 bulan bekerja tu kira, if you have that amount of money plus duit nak beli property tu kena ada extra lagi. Jadi kalau ada macam tu kan, mungkin kita dah boleh beli property pasal bila kita ada cash in hand, kita macam orang cakap lah kan, orang cakap cash is king. Inilah masanya bila you have got cash you can do things kan. Tapi pada anak-anak muda kan, saya ingin bagi sharing sikit lah. Maksudnya bukan semestinya kita dah tak boleh beli property maknanya kita kena pening kepala. Tak, kita kena ada kreativiti. Kreativiti ni nak dapat kreativiti ni dia kena thinking like entrepreneur sikit lah, kena ada sifat keusahawanan. Okay, usahawan ni dia berbeza sikit daripada orang biasa, sebab usahawan dia sentiasa mencari jalan penyelesaian dan dia tak mudah putus asa. Itu jawapan yang saya nak bagi ni. Nampak macam bukan jawapan yang mudah lah nak cerita benda macam tu kan. Jadi jangan putus asa untuk cuba membeli hartanah. Dan pada sesiapa yang income dia less than 5,000, ini pandangan saya, kena usahakan juga untuk membeli hartanah untuk pelaburan, bukan hartanah untuk diri sendiri. Sebab kita mesti usahakan untuk dapat harta. By the time you are 40 and you should have around total asset you should have around 500,000, 700,000 macam tu. By the time you are 40, did I say 40? Yes, I did say 40 kan. Kalau 40. Dalam umur 40 tu, our asset is less than 500,000, dia akan, pecutan akhir tu antara umur 40 hingga 55, pecutan akhir tu. Ya, nak memecut tu masa tu quite tough because bila umur kita 40, kita punya komitmen tinggi. Dan bila kita 40, biasanya kereta kita mungkin ada 3 biji, contohnya kan, kereta 3 biji. Jadi lepas tu komitmen terlalu banyak kan. Jadi lepas tu ability to pinjam loan makin kurang, sebab loan ni nak dapat loan dia ikut peringkat umur kan. So bila kita hampir nak pencen, loan, kalau kita nak pinjam loan, bayaran bulanan tu jadi tinggi.
Dan these are the impact yang kita kena study lah kan. Tapi alhamdulillah Al-Falah Wealth ni kita banyak memberi khidmat nasihat secara percuma. In fact sebenarnya saya pun ramai juga yang bertanya secara percuma. Saya memang bukan kata saya baik sangat, bukan. Maksudnya I like to share knowledge. Kan, I like anak-anak muda Islam yang tak kira bangsa, anak-anak muda Islam try to gain assets, try to have an asset, ya. Salah satu asetnya ialah hartanah ni kena ada lah. Itu pandangan saya lah Bu. Mungkin saya nak ada soalan tambahan Cik. Macam ada kawan saya ada pernah tanya sebelum ni. Okay. Contohnya kita membeli orang panggil macam tanah lah. So apakah penyebab tanah tu boleh naik harga? Adakah apa macam ada tanaman ke ataupun ada kawasan ke, macam mana Cik? Okey. Tanah ni dia macam rumah jugalah kan, dan juga macam durian jugalah. Dia naik harga bila ada demand. Itu je tadi yang kita sembang ni, demand. Jadi apa yang menyebabkan tanah tu ada demand? Tanah tu ada demand disebabkan pembangunan. Okey, pembangunan di kawasan sekeliling dia ke, dia ada gazette by kerajaan tempatan kata nak buat universiti kat kawasan tu ke, ataupun gazette by kerajaan kata nak buat ni kawasan apa ni LRT lalu kat situ ke. Jadi those yang menyebabkan infrastruktur ni akan menyebabkan harga tanah tu naik. Jadi ramai orang bermain teka-teki. Nak beli rumah dia akan cari mana satu kawasan ada infrastruktur naik kan. Itu salah satu cara lah. Bagi saya tak fokus sangat pada infrastruktur dan sebagainya sebab saya ada kiraan saya sendiri. Macam nak beli tanah tu, saya akan fokus pada numbers ya. It's all a numbers game. Bagi saya it's all numbers game. So bila kita nak buat pelaburan hartanah, bagi saya tak perlu emosi. Ini yang isu yang paling utama ialah emotional. Ramai orang nak beli hartanah dia ada emotion. Kan dia rasa macam takutlah this and that, and then bila kau beli kawasan ni takut jadi kawasan macam macam for example dekat kawasan Sunway Mentari Court tak silap saya Mentari Court tu masa tengah naik, this was I'm talking about in 90s lah Mentari Court tu ramai orang nak beli, tapi sekarang ni Mentari Court salah satu tempat yang tak berapa orang nak belilah, tapi investors dia tak kisah, investors about numbers. The reason is terlalu banyak anasir-anasir yang tak baik di apartment tu menyebabkan harga apartment tu macam down sikit lah compared to kawasan surrounding dia. Itu orang panggil macam rezeki lah kan, rezeki. Beli-beli tengok dia tak boleh naik harga. Those elemen-elemen yang saya cuba elakkan lah. Jadi saya akan guna formula saya sendiri untuk membeli tanah, dan daripada formula tu saya akan rasa macam saya ada, dia panggil calculated risk. Okay, when you do your calculation, kan, you are the estimates of how much your asset is going to grow. Ni cakap putih pula. Bila asset kita nak grow over a period of some time, kan, kita ada estimate of the pricing yang harga dia akan naik. Contohnya kalau kita beli rumah sekarang ni, contoh rumah 300,000. Dan tempoh 5 tahun, possible tak dia jadi double? Kan? Kalau kalau nak jadi double, simple aja, 72 bagi dengan 3 tahun, then you know how many percent you should get from that property lah. That is a rule of 72 dia panggil. Now when you look at that of targeted price, suddenly COVID datang. Okay, COVID datang menyebabkan harga rumah tu surrounding that area dan termasuk area tu, dia suppress the price. So dia punya anomaly tu kita tak jangka. Jadi di situ bila kita ada set the target price, you must have some kind of statistical punya analysis lah pula. Kan, dia ada plus minus, how many percent tolerance that you can take. Okay, this is your target, and then katakan dia jatuh by 20%. You boleh accept tak dia punya kejatuhan 20% di masa akan datang. So if you do this analysis, then you will not be gambling. Okay, sebab ramai orang membeli apa-apa aset, tak kira dia nak beli stock market ke forex ke. Saya tak galakkan forex sebab bagi saya forex benda yang bagi saya lah, saya jangan ikut saya cakap forex ni bagi saya haram sebab saya ikut ustaz-ustaz yang bagi tahu forex haram sebab dia membeli duit cerita. Tapi that side, kalau ada topik nanti Cik Amirul nak sembang pasal forex, kita boleh sembang pasal forex lah. Tapi again, I'm not an expert. Jadi saya cakap ni untuk diri saya sendirilah kan. Okay, jadi bila kita buat calculation tu, calculated risk, kita dah ambil the calculation all about numbers,
it's a numbers game. So when you know how to play the game, insyaAllah kita tak ada rasa berduka cita lah, tak ada tiap hari sakit semak perut kan. Kita nak invest tapi tiap hari kan penyewa tak ada. Kita dah beli rumah, penyewa tak ada. So those kind of people, dia kena tahu punya tolerance, risk tolerance lah kan. Itu jawapan saya kot Labu panjang dah jawapan saya pun. Faham cik, sebab 2 hari lepas atau 3 hari lepas kawan saya ada tanya pasal tanah ni. Dia macam nak beli tanah and then dia macam nak usahakan tanah tu lah, macam buat kebun ke ataupun ekotourism ke. So dia tanya saya lah apa pendapat saya mengenai kenaikan harga tu. So saya pun lebih kurang jugalah saya explain dekat dia caranya macam ikut pembangunan, ikut apa yang ada dekat atas tanah tu. So lebih kurang jawapan macam tu jugalah. Mungkin saya lama dah faham. Ada mungkin kalau macam pelaburan ni adalah tempat untuk kita macam menyimpan duit yang ada sekarang ni. Biasanya macam contohnya macam mana cara orang Malaysia nak beli property bukan saja di Malaysia tapi di luar negara. Sebab kawan saya ni pun dia duduk Cambodia. So dia duduk Cambodia sebenarnya. So dia tanya saya boleh ke beli tanah under nama dia orang Malaysia tapi tak dapat PR lagi lah. So saya pun tak tahu PR di Cambodia. Cambodia. So dia tanya sebab saya pun tak berapa ada experience untuk membeli property di luar negara. So mungkin saya boleh Encik Roslan boleh terangkan lah macam mana cara-cara untuk beli property ataupun beli tanah di luar negara. Tak nampak. Okay, sorry, ni kat rumah saya ni, mak saya tanya. Mak saya duduk dengan saya, Alhamdulillah. Kan? Mak saya tanya boleh ambil tak? tak nampak kamera, dia fokus kat dinding je. Okay. Boleh. Sorry gangguan. Okay, daripada kawan Labu tadi yang di Cambodia, dia boleh beli hartanah di luar negara. Tapi dia dah duduk di luar negara, maka dia bolehlah beli hartanah kat Cambodia kan? Saya punya pandangan boleh. Maksud luar negara tu di mana? Luar negara ni dia ada 150 negara kan? Apa maksud dia nak beli di mana? Negara mana? Dia sekarang duduk dekat Cambodia. So dia nak beli tanah dekat Cambodia sih. So tak tahu tak sure nak ada dapat nama dia ke ataupun nak kena guna macam mana cara. Okey, pertama sekali dia kena siasat dengan lawyer. Dia kena cari lawyer dulu. Dan lawyer jangan cari satu lawyer. Lawyer kena sentiasa cari 3 lawyer. Minimum 3 lawyer sebab kita nak pastikan information tu tak ditipu. Maka kalau ada tiga lawyer yang berbeza, makna the information yang kita dapat tu kita boleh berbanding-banding lah kan. Jadi Cik Amirul ni lawyer saya daripada dulu lagi. Dan apa-apa pun saya akan beli tanah ke apa, saya akan cari Cik Amirul lah. Tak saja cerita dekat ni kat kawan Labu ni kan. Di Cambodia, cuba sebab kita dengan lawyer ni kena buat kawan actually. Dan lawyer ni, dia bukan lawyer yang biasa-biasa. Dia kena lawyer yang understand investment. Jadi Alhamdulillah, tim Cik Amirul ni, Cik Amirul, Cik Afiq dengan Puan Hidayah, mereka ni dah understand saya punya rentak investment. Jadi apa-apa information yang saya nak, mereka dah tahu. So find a lawyer yang boleh bantu dia untuk membeli hartanah tersebut. Jadi kalau dia berminat untuk memiliki hartanah tersebut sebagai investment, then the lawyer mesti understand this is for investment. Dan lawyer tu akan advise dia jika sekiranya ada cukai-cukai yang tertentu yang dia kena bayar. Lepas tu dia kena tahu sama ada dia layak memohon bank di Cambodia. Kalau dia tak layak pinjam bank di Cambodia, then dia kena usahakan cara untuk dapatkan duit untuk membeli hartanah tersebut lah. Mungkin dia boleh apply bank international kan. Contohnya di Cambodia ada tak public bank for example, ataupun HSBC. HSBC very international lah. Saya kadang deal dengan HSBC lagi senang kalau nak beli property overseas. Okay, jadi dengan bank tu kita boleh berurusan. Maknanya bank dapat tahu kita punya income in Malaysia, and income di Malaysia tu boleh tak cover the loan in for example in Cambodia ke ataupun di Australia ke dan sebagainya lah. Always have a good lawyer, that's number one, and then secondly ialah bank. Okay, bank yang can support the loan tadi lah. Itu pandangan saya lah. Yang ketiga baru cari real estate agent. Real estate agent pun satu hal juga sebab real estate agent ni dia favorite dia nak cari dia punya income sendiri kan. Real estate agent ni kena understand investors needs. Saya setakat ni kat Malaysia susah cari real estate agent yang ikut rentak saya. Dia ikut rentak dia. Dia kalau ikut rentak dia, saya kata goodbye lah kan, saya boleh buat sendiri.
Di New Zealand saya ada kawan lah, dekat New Zealand anak muda juga yang tahan merentak saya. Saya akan bagi tahu dia, saya investor jenis sekian dan saya akan maklum kat dia, I need this kind of property, okay, you tolong cari untuk saya. One thing about sebab saya biasa dengan New Zealand, dia senang, di sana S&P pakai fax boleh terima. Sebab dia trust us. Itu yang kadang-kadang bila fikir balik kan, orang Malaysia ni kadang-kadang menipu orang sana banyak. Kan pasal mereka ingat orang Malaysia macam orang mereka kan. Orang jenis trustworthy. Tengok orang Malaysia kaki kapur. Macam tu pun tak bagus lah kan, memburukkan nama investor lain di Malaysia ni. Cuma nak bagi tahu benda macam tu lah. Dia bagi kawan-kawan di Cambodia tu cuba dapatkan first lawyer yang baik, 2 banker, and then number 3 tadi baru cari real estate agent. Macam tu. Satu soalan lagi, cik, tambahan sikit. Okay, boleh silakan. Kalau let's say dia membeli dekat Cambodia contohnya, adakah kita boleh menggunakan nama kita sendiri ataupun kita kena gunakan proxy sebagai pembeli ataupun penama untuk property tu, aset tu? Okay, again dia bergantung pada undang-undang sana lah. Kalau boleh pakai nama sendiri, why not pakailah nama sendiri kan. Kalau undang-undang kita tak boleh, kena ada pakai proxy, then you have to form the proxy punya ni, maybe under syarikat ke kan. Boleh ke SMP bubuh 2 nama, satu rakyat Cambodia, satu rakyat Malaysia? Boleh ke macam tu? Kalau tak boleh, then apakah syarat-syarat lain? So the lawyer should be able to advise him lah macam tu kan. Bila nak kena pakai proxy, the best thing is lawyer will tell you. So saya tak faham law Cambodia. Kalau cerita pasal negara lain mungkin saya faham lah kan. Mungkin saya boleh tanya dekat Amirul, macam mana Amirul? Ada apa-apa explanation kalau contohnya kita nak beli kat luar negara? Property? Kalau nak beli kat luar negara, contohnya di New Zealand, kita kena refer lawyer sana actually. Sebab kami di Malaysia tak ada license untuk uruskan apa-apa case ataupun transaction di luar negara. Untuk kami, di office kami ni, kita ada team. Contohnya team tu sama ada di Malaysia sendiri pun ada, ataupun di overseas kami ada team di Perancis. Kalau kata nak beli di Perancis, so kami akan refer klien tu kepada sana. So actually basically based on trust lah, sebab kami dah beberapa kali untuk meeting whatever, then online meeting apa semua. So sama juga di UK, kalau kata ada di sana, then kami akan refer kepada sana. Kita hanya boleh untuk jadi guideline ataupun whatever. Kalau you tak sure, then kita boleh pergi tanya balik lawyer tu. Ya tu dek. Tapi actually you nak cari lawyer, then you kena tahu siapa you nak cari. Selalunya based on recommendation. So actually bila kami recommend orang-orang yang contohnya di luar negara whatever, kami selalunya dah ada connection, kami dah pernah beberapa deal dengan mereka. So baru kami boleh confident untuk recommend. Kalau tak, kami takkan recommend. Baru nak cari, baru nak kenal, then nak tanya how much, apa cost, then itu dah tak. So kalau kata ni selalunya kami dah kenal lah. So nak kata semua negara tu tak semua negara lah, jenuh nak ada semua. So basically yang ada adalah di France dan di UK saja. So memang kena refer. Kalau Cambodia tak ada lah, then you cari lawyer sana. Kena cari lawyer. Lawyer France sampai France UK pun ada. Itu office orang lain, office saya. Itu punya team saya. Ada Amirul pergi UK. Berapa? Okay. Okay. Amirul, ada tanya pasal ni. Kalau let's say nak beli property, ada tak benefit masa COVID ni? Yang masa benefit masa COVID ni actually banyak, actually dah ada dah dulu masa belanjawan 2021, ialah dah keluar dah lah, masa tu pun dah COVID dah kan. Then another one daripada announce yang baru ni ada penjana dan pemerkasa pun ada lagi. So dalam legal fees yang lawyer put pada client, purchaser ke whatever vendor ke, yang mahalnya adalah you kena bayar pada third party, which is government lah. And so yang lawyer ni bukannya 10,000 you bayar pada lawyer, bukannya 10,000 dapat kat lawyer. Basically kadang-kadang 2,000, kadang 3,000. Yang balance tu adalah you bayar stamp duty, duty stamp, the CKHT kalau ada, then yang tu yang nampak bill you tinggi. So you kena check dengan lawyer you, either you dapat pengecualian ke tidak under whatever belanjawan dengan PM dah announce pasal package pemakasaan under penjana apa semua. You kena check dengan lawyer you,
ada tak dia boleh layak tak nak dapat pengecualian tu, sebab dia tak semua dapat. Ada yang certain boleh dapat adalah SNP ditandatangan sebelum Jun 2021, tapi sekarang dah extend kepada ujung tahun 31/12, then within that time baru you layak. Then layak tu adakah untuk properti yang pertama, properti kedua, lepas tu sama ada kelayakan tu semua sekali untuk harga jualan. Ada yang start daripada 350 sampai ke 500,000 saja. Ada yang sampai ke sejuta. So you kena cari lawyer yang boleh explain benda-benda. So yang lain adalah CTHT pun you akan dapat benefit yang you boleh tanya pada lawyer you sekarang berkaitan adakah dia pun dapat pengecualian tersebut, sebab saya tengok ada pengecualian tu ada diberikan pada individual saja. Kalau you nak lupus dalam masa under sekarang ni tapi you adalah pemilik company, then maybe you tak akan dapat lah. Then ada pula pengecualian tu diberikan hanya untuk 3 property saja. You kalau ada 10 property, you nak jual semua, then you nak dapat CKHT free, then tak boleh lah. And so yang tu you kena check dengan lawyer. Lepas tu you kena selalu meeting dengan lawyer you whatever amount, because why? Trik ni orang yang bagi saya adalah saya tak mau buat macam tu. Which is office saya tak galakkan macam tu. Which is kita bagi tahu anggaran berapa stamp duty you akan kena. Anggaran. Okay, then you kena standby. Either dia tinggi ataupun rendah, you kena standby. Tapi setengah lawyer dia tak tunjuk lagi benda tu, which is bill dia akan nampak rendah. Maybe kalau campur dengan stamp duty akan jadi 20,000, tapi dia hanya quote sekat 15,000 ataupun 12,000 saja, which is dah hilang 8,000. Bila datang kat kami explain pumpang lebih sampai 20,000 lebih, dia kata awak sana murah sini mahal. Then you kena tengok stamp duty you ataupun ada bayaran CKHT, dan yang tu yang you kena tahu. Saya beberapa kali dah saya berhadapan benda ni, dan saya kata saya tak mau minta lah bill. Saya kata you saya dah explain, either you nak saya ataupun tak, saya dah explain lah. Kan? Sebab kita tak mau nanti kemudian bila datang stamp duty tu kita baru nak bagi tahu abang kena bayar 8,000. So bila dia habaq kita bayar 8,000, kita habaq ni bukan duit kami, duit government. Kalau you tak bayar, then you gone lah, you tak boleh beli, you tak boleh proceed whatever. So kita tak mau klien trap macam tu. At least dia tahu berapa dia nak kena come out dengan cash dia, berapa dia patut nak kena buat keluar duit dia, berapa dia kena bayar lawyer. Yang tu yang paling penting bila saya nak ajak orang, supaya kita tak mau industri lawyer ni orang selalu kata memang yang banyak menipu, lepas tu yang banyak masuk neraka, iaitu tipuan. Okay, kalau untuk mak ni kami handle which is property ni under seorang partner saya, Hidayah, di Peran Shah Alam. So kalau apa-apa you just contact me kat office ke whatever lah, ni you contact by phone lah. Then saya akan refer pada Puan Hidayah. Actually yang berkaitan dengan luar negara tu kami just close one deal, which is the citizen Malaysia, dia duduk di Qatar. So dia kata dia nak beli property, which is husband dia orang sana lah, Qatari. So dia nak beli property di sini. So sekarang ni mostly all the agreement whatever, maybe kami kena buat, kena cari idea macam mana nak buat lah. And kalau client willing to pay, then we can fly. Tapi payah lah. And so kita akan tengok macam mana. So actually kalau you ada kat mana-mana you nak beli di Malaysia, then bagi tahu lah. So we can come out dengan solution untuk macam mana nak buat. Alright. Soalan tambahan Mirul? Boleh Mirul? Kepada aku lah. Soalan tambahan. Kan Hang cakap tadi, cukai bayaran untuk fee tu kebanyakannya yang tinggi adalah cukai. Ada tak cara-cara macam mana kita nak kurangkan cukai tu? Ada special ke macam yang cara kurangkan cukai tu tak boleh. Actually dia ikut pada harga jualan whatever, dan dari situ dia akan ada schedule dia. So kalau kata nak tengok kurang tak kurang, selalunya tengok pada pengecualian. Pengecualian tu maksudnya dikecualikan berapa, ataupun ada beberapa persen dikecualikan ke, ataupun you nak ni ke. And, so saya ada tengok komen ni daripada Yang Mulia Tengku Fauzi di live, one of the actually client lepas tu mentor jugalah. Tengku Fauzi dia ada komen berkenaan dengan ejen luar negara. Tapi memang betul, Tengku Fauzi saya kenal dia memang buat di overseas. Beliau adalah valuation, dan kami pun ada beberapa plan nak pergi ke overseas, dan dia boleh refer pada my office also. So saya pun boleh collaborate dengan dia. So dekat situ dia ada komen, dan saya percaya ada membantu untuk siapa-siapa yang nak tahu.
So actually boleh contact dia ataupun boleh contact saya akan liaise kepada Tengku Fauzi lah. So ada soalan lain? Tadi dah jawab. Maybe yang tu je soalan. So kalau macam nak contact tu, contact siapa tadi? Contact Amirul lah kan? Macam mana nak contact tu? Boleh contact office saya. You boleh tengok kat Facebook which is dah ada. Then number either you contact dengan my number boleh. Selalunya number partner saya dah letak di Facebook. So you boleh contact. Yang supervise for department convey adalah Puan Hidayah. Kalau you nak pick up dia direct pun boleh ataupun tidak. Tapi saya ada satu soalan dengan Cik Lan. Boleh saya tanya je? Sila. Sila. Kita boleh tanya soalan. Okay. Cik Lan, saya selalu baca berkaitan dengan orang marah yang mana orang yang nak kata yang berminat dengan investment, yang berminat dengan pelaburan hartanah hari dia memang fokus kat hartanah, maybe dia adalah juga investment yang dia lain. So bila dia beli property adalah property yang melibatkan orang yang middle income, adalah 1,000, 150,000. Then bila dia keep required tanah property tu, so sale untuk geng lain, untuk orang yang middle income ni dah makin tak ada selection. Tak ada. So makin lama orang makin marah. Yalah property jual banyak-banyak tapi yang duk beli adalah orang-orang yang duk buat property ni. Tapi bila nak sewa balik mahal. So depa tak boleh beli rumah itu. So apa pandangan Cik Lan? Benda-benda ni memang naik di Facebook lah, komen whatever. Ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya punya pandangan regarding isu ni kan. Kita sebagai investor, kita kena ada social responsibility lah. Kalau kita asyik beli rumah yang low cost and then kita replace that, I think it's unfair lah pada orang yang tak boleh nak beli rumah yang lebih tinggi. Kalau kita can afford to buy high end property, slightly higher price ni property, go for that one lah. Janganlah beli property yang untuk dikhaskan pada orang yang nak kena beli, tak mampu beli rumah lagi mahal. So kita sebagai investor kena ada thinking macam tu lah. Kita nak kebahagiaan sejagat. Kita bukan kita saja nak kaya seorang. Kan orang lain pun nak ada rumah juga. So kalau boleh try to focus property yang lebih tinggi sikit lah. Janganlah target all the properties yang dia tak mampu nak beli kan. Property yang macam tu yang dia orang mampu beli. Tapi yang investor banyak duit ni pergi beli pula. So kita telah menyekat rezeki dia pula. Macam tu bagi saya kan, itu tanggungjawab kita sebagai orang Islam. On the other hand, on the other side punya view pula kan, kalau lah misalnya property yang tu tak ada orang nak beli. Taman tu dah sampai umur taman tu dah 20 tahun. There's a low cost. Rumah tu empty. Drug addicts pun masuk kan, pecah tingkap, pecah pintu. Then let the investor buy lah. Kalau yang tu kan, boleh tukarkan rumah tu. So there's a give and take from a different level of societies lah. We have to think about supporting each other kan. Yang mampu go for slightly higher end. Yang tak mampu jangan complain jika rumah tu sampai 10 tahun abandoned for example. Yang investor saja yang boleh turn around that property. So bagi chance lah kat investor ambil that kind of property. Kecuali lah kalau macam property tu kan, property yang government gazette untuk B40 for example, nak beli property di kawasan tu ada sekolah dan sebagainya, then let it be lah. Investors janganlah target property tu, kadang-kadang pakai rumah nama adik-beradik, beli property macam tu kan. I think rezeki ni Allah bagilah. Takat mana kita boleh kumpul harta dekat you kan. And how long can you live? You don't know, you're gonna die tomorrow, you know. So if you can think along that line, this is what cantiknya Islam is, because Islam mengajar kita mengingati mati. And you believe it or not, saya cerita macam ni bukan saya daripada hati, saya kesian pada orang miskin sebab saya dulu orang miskin. Ini yang saya nak bagi. Yalah sekarang pun taklah berapa ada sangat. Tapi cerita tu kan. Because why? Kalau you tengok Steve Jobs kan, Steve Jobs dia bagi dekat dia punya speech pada budak-budak graduation dekat Stanford University. You should Google that. How Steve Jobs actually think about death. Tak, Nabi dah ajak dah benda-benda macam ni. So we jangan jadi kemaruk sangat sampai semua reta nak tibai, tak boleh. We cannot afford that kind of way of thinking. That's the reason why umat Islam sekarang ni jatuh teruk. Because yang kayanya umat Islam Melayu pula. Umat Islam ni di dunia pun kan, di Melayu pun samalah. Yang kaya sikit saja. Yang susah ramai. So yang kaya-kaya tu you kena think about other people tau.
You jangan rimbat semua investment nak ambil kan, ini pun nak ambil, itu pun nak ambil kan, nak jadi adun sebab nak rimbat lagi, kelapak sangat. Kita kena ingat kita hidup ni tak lama. This is the thing. You nak kekah untuk anak-anak pun, you think hard about it. Harta yang you ambil tu, you happy dekat dunia saja. Tapi bila you mati, katakan tomorrow you mati, saya talking ni kepada investor yang gila sangat dunia ni. Saya tegur lah sebagai pakcik, saya tegur apa salahnya kan. Investor yang gila dunia ni, esok dia bawa kereta pun mati accident. Macam mana nak jawab? Tiba-tiba kena bedai dalam kubur. Benda macam tu kita kena fikir lah. So think world view. Umat Islam ni dia sejagat. Kita support each other. Kita punya level of supporting tu kena terjemahkan dalam kita punya action. Ini pandangan saya lah kan. Cik Labu ke Cik Amirul katanya tadi. Saya tanya. Cik Lan, last soalan saya tanya. Ya, boleh tanya lah, tak last pun tak apa, 3-4 soalan boleh kan. Tak apa, saya potong Labu tu. Okey. Labu kalau ada soalan tanya. Boleh, silakan. So, saya ni bukan expert, saya jawab. Saya punya soalan tadi Cik Lan sebut pasal salesman, dia legal sale. And so dia legal sale tu standard lah, kita tak boleh nak kata apa lah kan. Tapi kita kadang-kadang macam kawan saya actually, dia dalam keadaan trap. Contohnya property tu tak ada development, which is kawasan tu dia katakan nak develop hospital ke universiti ke, tapi tak ada, tak ada. So saya tanya dia, ada study tak benda tu? Tak ada. Tapi salesman duk jual benda tu lah, duk jual. Masa dia beli tu duk jual tu. So masa tu jadi tak boleh nak sewa, then universiti tak ada tenant, so dia ada problem. So saya nak tanya apa beza Cik Lan daripada segi Cik Lan punya business ni, yang advisory ni dengan depa? Okay, yang saya punya advice ni actually more on investments. Okay, investment dia all about numbers, dia bukan about emotion. Jadi kalau you come and see me trying to buy property and asking about your own properties kan, saya boleh sembang sajalah. Ya, saya bagi cadangan, saya bagi pro and cons, saya bagi decision matrix. This all for free guys, all for free. Okay, ini Allah bagi rezeki ilmu kat saya share saja. The issue-nya ialah, if you buy for investment purposes, then the paradigm is totally different. It's all about numbers. If the numbers stack up, then you just shoot it, you just get it, grab it. If the number is not right, then you don't invest in that area lah. That's how I actually evaluate the investment, kan? Okay, so that's one thing. Tapi kalau dia nak beli untuk diri dia nak pakai rumah tu, bagi saya dia kena tanya bini dia. Kalau pembeli tu lelaki, dia kena tanya bini. Sebab bini actually dia punya emotion to the property is very deep. Macam tu. Kan? Banyak bini akan like sekali ni. Dan bini akan share video ni. Tak share lah kan. That's the truth. If you buying property, you have to bring your wife along if you buying for your own. Sebab saya pernah cerita dekat ramai pada saya buat seminar kadang orang datang, saya beritahu dekat dia cerita lawak. In New Zealand, I punya masa tu gila hartanah lah kan. Jadi I would sign dalam 10-15 keping SMP, I would sign. And then I would inspect the property. I bawa Kak Farah dulu, you kenal Kak Farah. You kenal Kak Farah. I can see Kak Farah shivering tau. Takut dengan perangai saya. Kak Farah sebenarnya? Kak Farah you kenal. Kak Farah is my wife lah. Okay, jadi cerita dia, saja cerita kan. Jadi bila tengok macam tu, I feel why do I bring this for me? Actually, for me, I'm buat investment. So when I saw her macam tu, and I feel guilty tau, because macam bagi dia pressure. Jadi that's when I learn rupanya wife actually the decision making is very powerful. Kalau kita nak beli rumah untuk diri kita sebenarnya kan, it's okay to bring your wife. Bagi tahu kat dia. Tapi kalau you buying for yourself, for your investment, then I think it's best bagi tahu kat wife saja, then bagi tahu kat dia, don't worry, I know how to handle, because it's all about numbers. Jadi numbers is very important. You know kan, you know that return on investment dia banyak calculation dia, return on investment for the property. So when the 3-4 calculation of return investment, it just give you alert green light 3 kali, then sambak lah. That's the way I would go for it lah. That's the way I would answer your question. Macam tu ke Amirul? Okay. Saya tertarik pada yang Cik Lai kata kena bawa bini lah kalau nak beli. Selain daripada kita bawa bini tengok rumah dia, biar kita lihat dekor lah.
Aduh, okay, saya tak ada apa-apa lah soalan. Labu kalau ada soalan lain boleh tanya ataupun boleh close kan. So far saya tak ada apa-apa soalan lagi. For information siapa yang tengah ni pun kita ada komen-komen jugalah. Tunku Fauzi cakap betul, bini rules memang betul lah tu. So banyak property yang saya jual bini, betul lah. Most likely isteri dia akan decide lah sama ada property tu bagus untuk dibeli ataupun nak dijual. So on record kita dua tak kahwin lagi tau. So thank you to Cik Lan bagi tip dan Yang Mulia Tengku Fauzi. Betul-betul sebab decide nanti sebab kita nak Tengku Fauzi nak tengok. Allah ya. Assalamualaikum Tengku Fauzi, lama kita tak jumpa. Sorry I pun dah pasal COVID ni terperangkap dekat Ipoh. Ada rezeki kita jumpa lagi insya-Allah. Tengku Fauzi. Masya-Allah. Okay, so saya just nak close je lah. For siapa-siapa yang tengah menonton ni ataupun melihat kita punya siaran langsung, say lah kalau teringin nak beli property, nak cari lawyer, boleh contact kita punya brother Amirul dekat sini. So dia akan handle dari segi cara-cara pembelian lah, dari segi lawyer punya side. And then kalau nak dapat advice ataupun nak tahu lebih lanjut mengenai pembelian property macam mana, and then how kita choose property tu sesuai untuk investment ataupun sesuai untuk ditinggal, boleh contact Encik Roslan. Boleh Encik InsyaAllah. Ya, boleh hubungi saya lah kalau apa-apa nak tanya. So free, anything that, especially yang golongan B40, kalau nak own the property, macam mana nak buat, I can assist you, I can advise you free of charge. Free of charge. Memang macam tu. Semua advice pada semua orang is actually free of charge. I don't charge anything on that one. Pada investor saya akan charge lah, investor banyak duit. Mira ada apa-apa ni? Kata-kata akhir? Saya you tanya Puan Hidayah lah, kalau dia nak charge dia charge. Bagi property InsyaAllah. Okay. So kita dah habis topik untuk hari ini mengenai pelaburan hartanah sebelum dan selepas COVID. InsyaAllah esok kita akan ada lagi sesi siaran langsung dengan topik yang kita akan bincangkan ialah peluang berniaga di mana-mana, bukan hanya di Malaysia. Ini pun menarik juga ni sebab kita boleh share pengalaman yang dah ada lah, macam mana cara kita nak berniaga. Besok panel dia siapa? Besok? Menurut? Okay. So siapa? Panel sama masa kan? Sama lagi. Alright. So itu je lah untuk hari ni. InsyaAllah kita akan jumpa esok lagi. So terima kasih kepada Cik Roslan, Cik Amirul sebab join kita punya live kali ni, bincang. So ada apa-apa soalan boleh tinggalkan dekat ruangan komen. Terima kasih kembali. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan jawab nanti. Okay, thank you. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.